kita akan rekodkan. Alright. So kita akan sambung pembelajaran kita pada hari ini dan kita nak lihat okey, semua dah ada. Okey. Okey. Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Aduh, hai cikgu, kalau kena silent juga, tungting bunyi WhatsApp ni. Okey. Baik. Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan 7.3. So sebelum itu kita telah pelajari tentang laporan-laporan pendidikan. So hari ini 7.3 bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. So kita lihat sini. Tutuplah mic. Siapa yang tak tutup mic ni? Kalau boleh tutup. Okey, tak apa, cikgu tutupkan. Okey. Okey. Baik. Okey, kita lihat di sini. Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. So seiring dengan kemerdekaan negara, memang bahasa Melayu telah menjadi satu bahasa kebangsaan, dan juga bahasa rasmi negara. So di sini diceritakan tentang langkah-langkah yang dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Ingat yang bawah tu Akta Bahasa Kebangsaan, Bahasa Rasmi Pendidikan, pentadbiran, itu adalah langkah-langkah. Take note benda ni iaitu langkah-langkah untuk apa? Memartabatkan bahasa kebangsaan. Maknanya memartabatkan ni maknanya meninggikan bahasa kebangsaan itu. Sebagai contoh, baik, kita lihat Akta Bahasa Kebangsaan. Di mana kalau Akta Bahasa Kebangsaan maknanya ianya adalah undang-undang. So bahasa Melayu adalah bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat untuk apa? Memupuk perpaduan kaum. Maknanya apa? Kalau semua orang cakap bahasa Melayu, kita boleh bersatu padu. Sebab kita tahu apa yang kamu mahu dan kamu tahu apa yang cikgu mahu. Jadi kita boleh bersatu padu. Okey. Skrin tak clear bagi tahu cikgu, skrin clear ke tak clear? Tak clear Okey, sekejap Okey, cikgu stopkan sharing ni sekejap terima kasih banyak untuk tu. Okey, mungkin sebab cikgu share. Okey, sekejap. Okey, yang ini okey. Yang ini okey tak? Yang ini okey clear. Okey, baik. Minta maaf. Tadi sebenarnya setting dia setting untuk video. So bila setting untuk video tu dia punya gambar tu memang untuk video. So jadi sebab itu dia blur sikit pada dokumen. So minta maaf. So cikgu, this is orang kata apa? Peningkatan teknologi okey, baik. Kita sambung. So kita lihat bahasa rasmi sebagai alat untuk memupuk perpaduan kaum, dan ini yang kertas putih tu tak nampak. Tak apa, cikgu pun tak nampak. Okey. Kedudukan bahasa Melayu dimartabatkan melalui penggubalan undang-undang. Yang dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan. Dan akta ini juga dikenali sebagai Akta 32. Akta 32, dan ini telah digubal dan dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Semalam kan 1 bulan. 1 Julai. Yes. So itulah dia sebenarnya Baik. So di sini kita lihat itu akta, maknanya ada undang-undang untuk memartabatkan bahasa kebangsaan ini, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Itu langkah yang pertama. Dan langkah yang kedua adalah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, iaitu bahasa rasmi pentadbiran. Di mana bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi menjadi unsur penggerak jentera. Jentera pentadbiran negara. Bahasa Melayu menjadi alat komunikasi rasmi dalam pelbagai urusan di kementerian dan jabatan kerajaan. Dan bahasa Melayu juga digunakan untuk urusan mahkamah. So ada dua Take note benda ni. Bahasa rasmi pentadbiran maknanya alat komunikasi rasmi satu, dan juga sebagai urusan mahkamah menggunakan bahasa Melayu. Dan kalau ada yang dikatakan bahawa zaman sekarang ni cikgu, zaman sekarang ni adalah zaman yang banyak menggunakan bahasa Inggeris cikgu. Jadi kenapa kita masih nak amalkan bahasa Melayu? Harus diingat
okey, sesuatu bangsa yang berjaya adalah bangsa yang berpegang teguh kepada bahasa dia. Sebagai contoh, kamu lihat Jepun. Dia berpegang kepada bahasa Jepun dia dengan tulisan-tulisan kanji dia tu. Jadi, mereka maju. Mereka maju. Okey. Ya, kalau kamu tengok macam Korea, kamu tengok macam China, mereka kekal dengan bahasa China, bahasa Korea dan juga tulisan kanji mereka. Tulisan kanji ni yes, tulisan apa bentuk tulisan Chinese tu lah kan. Ya, nama tulisan tu tulisan kanji. Jadi itu mereka kekal dan mereka maju. So kenapa kita okey sibuk untuk menggunakan bahasa lain, okey, dan menganggap bahawa bahasa lain itu lebih maju dan kita sendiri mengenepikan bahasa kita. Malu kita. Malu kita. Kenapa kita tak berbangga dengan bahasa kita? Orang lain tu, negara-negara lain bangga dengan bahasa mereka. Kita perlekehkan bahasa kita. Kan? Kenapalah begitu jadinya ya. Okey, jadi itulah yang berlaku ya. Baik, tak apa. Ini memberi satu kesedaran lah ya. Okey, baik. Tapi tak salah untuk kita mengamalkan bahasa Inggeris, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Dalam seharian, dalam perbualan, malah kita digalakkan untuk memiliki lebih bahasa. Even Hang Tuah sendiri pun ada 7 bahasa. Hang Tuah ada 7 bahasa boleh bertutur okey dalam 7 bahasa Hang Tuah. So kenapa kita kan tak boleh? Okey. Jadi di sini okey memperkasakan bahasa Melayu. Okey. Okey, bahasa okey. Sebenarnya Hang Tuah selain daripada dicatatkan dia tahu bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Melayu, kemudian bahasa Latin, kemudian bahasa Chinese, kemudian Tamil, dan ada lagi satu lagi macam itulah. Dia banyak dia yang dia tahu. Jadi kalau dia pun boleh, Jerman yes, Hang Tuah. Sebab tu Hang Tuah pernah dicatatkan pergi ke Itali. Pernah dengar? Hang Tuah pernah pergi Itali. Yes, dia pergi Rom. Okey. Bukan. Hang Tuah pergi Rom. Dia jumpa Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci catatkan bahawa dia telah berbincang untuk buat satu kenderaan dan berbincang dengan salah seorang pahlawan dan hulu balang Melayu. Siapakah dia? Hang Tuah. Okey. Ya, itu faktanya. Yes. Jadi hebat sebenarnya. Kita hebat. Cuma kita selalu merendahkan diri. Menyatakan kita tak hebat. Kan? Kesian kita. Okey. Merendah-rendahkan diri sendiri. Dahlah diri kita tu memang rendah. Kita rendahkan lagi. Okey. Ya, betul Eden Adamia. Betul. Leonardo da Vinci lah tu. Okey. Okey. Yes. Okey. Leonardo da Vinci bukan Leonardo DiCaprio, bukan, itu lain. Baik. Yang ketiga, kita lihat di sini, bukan. Yang ketiga, okey, iaitu memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Memperkasakan bahasa Melayu, ini langkah ketiga, iaitu memperkuatkan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Yes, betul. Kita lihat pembukaan sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dipergiatkan di seluruh negara. Okey, sebagai contoh sekolah Alam Shah SAS sekolah Sri Putri. Anyone here daripada sekolah Sri Putri? Kemudian ada College Sultan Abdul Halim. Gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah Melayu pada awalnya. Sekolah-sekolah Melayu sekolah menengah yang Melayu. Dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dapat memupuk semangat apa tau? Kekitaan dan bersatu dalam kalangan murid. So bilangan guru terlatih bahasa Melayu ditambah di sekolah menengah kebangsaan dan guru khas untuk sekolah menengah jenis kebangsaan. Tujuan dia untuk apa? Memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Jadi itulah yang dikatakan sebagai memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Okey, senang Okey. Cakap English. Adik kamu SAS memang, tapi cakap English all the time. Itu memang dia. Okey. Tapi bahasa pengantar adalah bahasa Melayu. Kecuali kalau ada DLP lah kan. Bagus. Okey, bagus tu.
Baik. Kemudian dalam pendidikan juga kita lihat di sini, okey, ditubuhkan UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. So UKM ini adalah satu usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. So kita lihat di sini, universiti ini sebenarnya adalah sebagai pusat pengajian tinggi awam, maknanya IPTA pertama yang berjaya memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan dan bidang kursus dalam bahasa Melayu. Nampak tak? UKM. Siapa yang dapat masuk UKM, nanti kalau kamu minta antara universiti yang top di Malaysia, IPTA yang top di Malaysia ialah UKM, okay, USM, UPM dan UTM. UKM kat mana? UKM kat Bangi. UKM kat Bangi. UPM kat mana? UPM kat Serdang. Dan cikgu adalah produk daripada UPM. Cikgu UPM, Universiti Putra Malaysia. So cikgu UPM kat Serdang tu. Yes. Okay, cikgu UPM. Dan seriously, okay, bagi cikgu, jangan, kalau boleh, tak perlu ataupun jangan pergi kolej-kolej swasta. Sebab kolej swasta ni, dia hanya menyediakan kos ataupun kursus tanpa sebarang tempat yang sesuai untuk kursus kamu. Dia hanya untuk belajar dan untuk lulus. Tetapi kalau kamu pergi IPTA, yes, kalau kamu pergi IPTA, okay, dia menyediakan segala kemudahan berkaitan dengan kursus kamu. Contohnya macam UPM, tempat cikgu UPM, ada kursus diploma perhutanan. Memang UPM ada hutan. UPM ada hutan dia. Kemudian kalau diploma pertanian, ada kolam-kolam ikan dan juga kawasan pertanian disediakan. Bukan kecil-kecil anak, memang besar, memang ladang. Memang ladang. Serius, memang best gila. Kemudian kalau bahagian perubatan disediakan, okey, mayat-mayat untuk apa? Untuk dilakukan bedah. Untuk dibuat autopsi dan sebagainya. Yes, betul. Ini untuk kedoktoran. Yes. Disediakan yang betul, yang original. Yes, betul. Tak, dia adalah dia ambil kan. Yes. Jadi inilah sebenarnya. Yes. Memang, yes. So sebab tu cikgu galakkan masuk IPTA sebab facilities dia memang best. Pergi IPTA. Jangan pergi IPTS ni. Dahlah kos mahal kan. Kemudian kurang dia punya kemudahan. Okey, baik. So, ni UKM. Kos tinggi, IPTS kos tinggi. Okey, kos nak sediakan tu tinggi dan swasta. Kalau IPTA, kerajaan yang biayai. Kerajaan yang sponsor semua. Still tak cukup. Dina, still tak cukup. Tak cukup kan? Dengan S. S tu swasta, A tu awam. Baik. Kita lihat di sini. Okey, penubuhan di UKM Okey, Institut Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Okey, pada 1 Disember 1972 menjadikan UKM sebagai pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan tamadun Melayu. Dan kemudian institut ini bertukar nama kepada Institut Alam dan Tamadun Melayu. Nampak tak? Nak mengkaji tamadun Melayu, ditubuhkan satu institut di dalam UKM itu. So diorang memang fokus pada research. So kamu memang dapat yang terbaik kalau kamu join IPTA macam ni. Cikgu galakkan pergi IPTA. Okay. So institut ini menjadi tumpuan para penyelidik, sastrawan, karyawan dan budayawan. Okay. Dan pengiktirafan terhadap tokoh UKM seperti Muhammad Haji Saleh dan Siti Zainul Ismail sebagai sastrawan negara membuktikan kejayaan UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. So, this is kehebatan UKM dalam pendidikan. Okey, dalam pendidikan. Dan jangan lupa DBP, Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ke swasta tapi tak dapat IPTA cikgu. Okey.
mungkin boleh tunggu untuk ni kot, mohon sekali lagi ke IPTA. Cuba sampai dapat. Ya, cuba sampai dapat. So, DBP, okey, Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan pada 22 Jun 1996 ya di Bukit Timbalan, Johor Bahru. Dan kita lihat di sini penubuhan dia, tujuan dia apa? Ingat tujuan dia. DBP tujuan dia untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Dan pengarah pertama DBP ialah Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. So Ungku Abdul Aziz sebenarnya apa? Siapa? Iaitu Ungku Aziz. Salah seorang cendekiawan Melayu yang hidup lagi sampai sekarang Ungku Aziz ni. Dan dia masih hidup, umur dekat 90 dekat 90 lebih lah. Tapi still sihat dan still dia kata apa? Cendekiawan lah. Dan setiap hari dia akan baca satu buku. Setiap hari satu buku sampai habis. Itu kehebatan dia. Itu Ungku Aziz ya, sebab itu dia otak dia aktif dan dia sihat. Betul dia ni. Okay. So cendekiawan pandai, bukan cendawan, cendekiawan. Ya, orang yang pandai. Cendawan tu untuk kau makan. Baik. Okay. Pembukaan pejabat. Okay. Tujuan dia, kita lihat tujuan dia untuk apa? Mengembangkan aktiviti bahasa dan sastra sebagai medium untuk memupuk perpaduan, dan DBP memainkan peranan penting dalam mengembangkan bahasa dan sastra Melayu. Melalui penerbitan buku dan majalah, risalah, anjurkan seminar dan bengkel, serta pelbagai aktiviti bersempena dengan Minggu dan Bulan Bahasa Kebangsaan. So peranan kenapa DBP ini dibentuk adalah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Sebab itu slogannya apa? Slogannya adalah bahasa jiwa bangsa. Dilancarkan pada tahun 1960 agar dapat mengukuhkan pembinaan masyarakat yang bersatu padu melalui bahasa. Dan untuk pengetahuan kamu, pada tahun 1960, kalau tak silap cikgu, pada tahun 1960, jumlah perkataan yang dicatatkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, jumlah perkataan bahasa Melayu lebih kurang dalam 300,000. Tetapi menjelang tahun 2019, terdapat 1.5 juta 1.5 juta perkataan bahasa Melayu telah didaftarkan dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Macam mana boleh bertambah? Apabila dimasukkan kata-kata, perkataan-perkataan daripada kata terbitan. Kata terbitan tu dah masuk lah. Kamu tahu kan kata terbitan? BM, kata terbitan, iaitu kata yang dipinjam daripada bahasa-bahasa lain. So dimasukkan. So itu sesuai dengan supaya apa? Bahasa Melayu ini berkembang. Berkembang seiring dengan zaman. Jadi sebab itu didaftarkan Ya, sebenarnya bagi cikgu BM adalah bahasa yang paling mudah. Tak, sebenarnya betul actually. Sebab mudah. Cuba eja apa buku, bu, ku, buku. Cuba tengok bahasa Inggeris, book. Dia sebut book, kita sebut book. Mana yang betul? Mana yang logik? Book. Tak logik. Bongong sangat tu. Ya, betul. book, book. Lepas tu buku, kan logik, ku, buku. Kan? Ini book. Apalah kan? Tak logik. Kan? Tak logik. Sabar, sabar. Ya, betul. Jadi logik tak? Bahasa Melayu mudah. Macam mana sebut, macam itulah dieja. Iyalah kan. Betul lah tu. Jadi tak logik. Kan? Kita tulis CAT, cat. Dia tulis bahasa Inggeris CAT, cat. Tang mana datang K tu? Padahal C. Kan? Okey. Tang mana C? Okey. Yeah, okey. Betul?
Bahasa Melayu klasik tak mudah, memang betul. Okey. Tetapi bahasa Melayu klasik ni tujuan dia untuk apa? Untuk kamu menyayangi warisan negara. Itu je. Tak penting pun dalam bahasa Melayu, sebenarnya dalam perbualan, kan? Kan. So itulah sebenarnya. Okey. Baik. So itu 5 langkah. Okey, ingat langkah-langkah dia, iaitu kalau kita lihat yang pertama, Akta Bahasa Kebangsaan. Langkah untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Okey Myra. Iaitu pertama, Akta Bahasa Kebangsaan, undang-undang. Yang kedua, jadikan bahasa rasmi pentadbiran. Yang ketiga, iaitu memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Okey. Kemudian dalam sistem pendidikan ni kita tahu, okey, dengan penubuhan UKM dan juga okey penubuhan DBP. Okey, DBP Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Okey, baik. So kita lihat di sini. Okey. Dasar 7.4 kita nak lihat di sini, dasar kebudayaan kebangsaan. Okey. Kita nak lihat untuk memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional, kita kena membentuk satu budaya. Budaya yang standard. Budaya yang standard untuk seluruh negara. Macam mana nak bentuk budaya yang standard ni cikgu? Iaitu kita lihat kerajaan memperkenalkan dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, untuk apa? Mewujudkan perpaduan negara dan integrasi nasional melalui seni dan budaya. Seni dan budaya. So dasar ini menjadi garis panduan masyarakat untuk membentuk dan mengekalkan identiti sebagai warga negara Malaysia. So di sini kita nak membentuk satu budaya. Okey, so kita lihat di sini. Dasar kebudayaan kebangsaan telah digubal dan diperakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971. Ini sejarah pembentukan dia. Dan kongres ini boleh dianggap sebagai lanjutan daripada Kongres Rakyat 1956. Maknanya dasar kebudayaan kebangsaan telah digubal dan kongres ini telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua, iaitu Tun Abdul Razak Husin, di Dewan Tunku Chancellor UM, dan kongres ini dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. So nak wujudkan dasar kebudayaan kebangsaan. Dan Tun Abdul Razak kata apa tahu? Kita, tidak. Tun Abdul Razak mesti cakap macam ni. Kita mesti menggubal satu identiti bangsa Malaysia dengan mengambil kira semua kaum dan agama. Saya menegaskan bahawa sudah sampai ketikanya bagi kita menentukan identiti atau kepribadian kebangsaan sebagai satu bangsa yang mempunyai maruah dan martabat seperti bangsa-bangsa lain yang merdeka dan berdaulat di dunia ini. Salah, itu lain. Itu dah terlebih. Tak. Yang itu contoh Okey. Okey, jadi apa tu? Okey, baik. So itu kita mesti mengubah satu identiti lah bangsa Malaysia. Sebab kalau orang tanya contoh, itu contoh Tun Abdul Razak lah tu. Okey. Contoh kalau orang tanya bangsa Malaysia ni macam mana? Pakaian dia macam mana? Kita tunjuk, kita tunjuk ini, ini baju Melayu ni. Ni orang Malaysia ni. Baju Melayu macam ni. Orang Malaysia. Bukan ada orang India ke? Orang India pun pakai macam ni. Ini orang pakaian orang India. Yang orang Cina? Ni pakaian orang Cina. So mana satu identiti bangsa Malaysia? Nampak tak? Nampak tak? So di sini kita kena sebenarnya semua. Jadi kita kena gubal satu identiti bangsa Malaysia untuk menunjukkan this is Malaysia. This is Malaysia. Yes. So untuk membentuk identiti ni mesti ada 3 prinsip ini. Iaitu mesti berdasarkan 3 prinsip utama ni. Nak buat kebudayaan kebangsaan, satu identiti, mesti guna 3 prinsip utama ni. Iaitu prinsip utama dasar kebudayaan yang pertama, nak bentuk budaya itu boleh. Tapi mesti berteraskan
kebudayaan rakyat iaitu asal asal rantau Melayu sebagai tunjang. Maknanya apa? Kalau nak buat kebudayaan kebangsaan mesti based on orang Melayu. Based on orang Melayu. Itu yang pertama. Yang kedua iaitu unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima sebagai elemen penting. Contohnya, zaman sekarang kamu perasan tak? Kadang-kadang kita berhari raya. Kalau orang Melayu berhari raya, kadang-kadang tak pakai baju Melayu. Dia pakai kurta. Setuju tak? Dia orang pakai kurta kan? So bermakna kenapa pakai kurta? Tak apa, is a blend. Ya, tak pakai samping, pakai kurta aje dengan seluar. Ada actually banyak. Jadi di situ kita lihat bahawa sebenarnya kebudayaan India sebenarnya telah diserap masuk. So boleh diterima. Boleh diterima. Yes. Begitu juga kalau katakan kita katakan sebagai orang Cina. Banyak juga orang Cina yang sebenarnya pakai baju kurung. Pakai baju kurung. So this is kita orang kata sebagai apa? Sebagai kita blend kebudayaan-kebudayaan lain yang boleh diterima. Yes. Yeah. Kan. Ya betul. Jangan cerita kan. Cikgu pakai kotak, jangan cerita. Nanti sekarang orang kalau cikgu berdiri sama dengan Aaron Aziz, sekarang orang kejar cikgu. So tak nak. Okey, baik. Seterusnya. Yang ketiga. Nak muntah hasil kan. Dah agak dah korang. Baik. Yang ketiga. Alright. Yang ketiga iaitu kita lihat Islam. Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Maksudnya di sini, kalau untuk membentuk kebudayaan itu mestilah Islam itu menjadi pegangan juga. Maknanya sebab itu kalau katakan orang-orang Melayu kita, kalau katakan time hari raya, takkanlah hari raya kau nak pakai skirt, agak-agak lah kan, skirt pendek lah tu beraya-raya kan. Agak-agak lah kan. Jadi jadikan Islam sebagai teras utama. Dia tak handsome tapi yang penting confident. Yang penting confident. Baik. Cikgu Raya boleh ke? Boleh. Baik. Menyebut tentang confident lah. Berapa ramai kat sini yang sebenarnya tak confident ataupun rasa insecure dengan diri kamu? Ramai tak kat sini yang rasa insecure, rasa dulu macam tu kan? Baik. Mesti selalu ya. Subjek sejarah cikgu. Baik, sebenarnya begini. Tanamkan satu sikap sebenarnya anda yang lelaki handsome, kacak. Anda yang perempuan cantik. Dan bagaimana untuk meyakini diri kamu? Kamu cakap depan cermin. Selepas mandi, kamu tengok diri kamu, kamu kata apa? Puji diri kamu. Handsome juga aku ni. Boleh. Handsome aku ni. Cukup. Itu telah memberi satu keyakinan. Cukup. So jangan cakap dengan orang. Kalau kau cakap dengan orang, itu yang jadi masalah. Sekejap. Aku handsome kan? Itu problem. Jangan buat yang itu. Jangan buat itu. Yang penting kamu yakini diri kamu yang kamu handsome, yang kamu cantik. Cukup. Betul. Itu minta makian. Yes. Kan. Kan. Macam ayat kawan cikgu kan. Dia cakap dengan kawan seorang lagi. Kau tahu tak? Aku dalam dunia ni 2 perkara je yang aku tak suka. Apa dia? Satu tenuk. Habis satu lagi engkau. Apa pasal? Sebab aku tengok tenuk macam kau macam tenuk. Melampau sungguh kan. So jangan tenuk tu tapir. Yes. So jangan buat. Jangan buat Right. Kita lihat di sini. Dasar kebudayaan kebangsaan. Apa itu dasar kebudayaan kebangsaan? Nak membentuk identiti berdasarkan 3 prinsip utama.
Baik Ihsan, baik Ihsan. Okey Ihsan, kalau katakan tak mampu nak tengok nanti boleh tengok dalam video kat YouTube, okey? Okey Ihsan. Baik. Okey. Okey, so matlamat pembentukan. Kita lihat di sini. Matlamat pembentukannya iaitu pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan bertujuan mencapai 3 matlamat utama. Okey, tolong highlightkan 3 matlamat utama ini, iaitu yang pertama untuk mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. Kemudian memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan. Okey, yang terhasil daripada kebudayaan kebangsaan, dan seterusnya memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Maksudnya apa? Kukuhkan perpaduan kaum, bentuk kepribadian kebangsaan. Dan ini banyak terdapat dalam seni. Seni especially lagu-lagu Melayu. Kadang-kadang kamu tahu lagu-lagu Melayu juga ada banyak unsur-unsur Chinese, ada unsur-unsur Indian. Cikgu boleh namakan 2-3 lagu yang memang ada unsur-unsur Indian. Betul? So dia ada unsur-unsur Indian. Mana? Ada. Nak tunjuk? Nanti. Nanti. Kita tengok nanti. Ini maknanya apa? Okey, kebudayaan kebangsaan. Okey, okey. Baik. Yes, betul. Okey, kemudian kita lihat di sini. Okey, agensi pelaksana. Mesti ada agensi-agensi yang melaksanakan dasar kebudayaan ini. Okey, jangan Izan. Nanti habis. Okey, baik. Pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan melibatkan semua kementerian, agensi dan jabatan. Dan dasar ini dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan yang kini dikenali sebagai Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia. Okey, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara, Majlis Kebudayaan Negeri, Istana Budaya serta Aswara. Kalau siapa-siapa yang yang terlibat dengan muzik, dengan tarian, mereka mesti ingat tentang Aswara. Aswara ni ialah Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. Kat sinilah belajar tentang lakonan, teater, kemudian muzik, kemudian juga semua berkaitan dengan seni. Aswara. Kan? Aswara, Idina, Aswara. Okey, jadi itu agensi pelaksana dia. Okey, dan Citra Warna Malaysia. Okey. Citra Warna Malaysia. Okey. Dasar kebudayaan kebangsaan ini dijelmakan melalui apa tahu? Ada program-program seperti Citra Warna Malaysia yang melibatkan pelbagai kaum dan budaya, dan program ini mula dianjurkan pada tahun 1999. Okey. Tak kena, apa yang tak kena? Betul lah Aswara. Okey, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. Betul lah Aswara. Okey. Ya. Itu kemudian. Syimil itu kemudian. Baik. Program ini mula dianjurkan pada tahun 1999 yang merupakan promosi pelancongan. Okey, tolong ingat Citra Warna ni sebenarnya adalah program untuk sebenarnya promosi pelancongan. Promosi pelancongan. So, antara program ini dijalankan termasuklah memperagakan kebudayaan, kemudian juga pakaian, tarian dan nyanyian rakyat Malaysia. Dan program ini diadakan di Dataran Merdeka. Ingat Dataran Merdeka pada bulan Mei setiap tahun dengan melibatkan rakyat pelbagai kaum dan budaya. Dan di sinilah terdapatnya penggiat-penggiat budaya. Maknanya pengamal-pengamal kebudayaan kebangsaan. Penggiat budaya ni pengamal-pengamal kebudayaan. Ini antara program-program dasar kebudayaan. Yes, ini Azhar Aziz. Bukan. Kalau tak salah cikgu, Azhar Aziz ni adik kepada Ungku Aziz. Kalau tak salah cikgu lah. Azhar Aziz ni adik dia. Mak Ungku. Yes. So dasar kebudayaan kebangsaan telah melahirkan ramai tokoh dan juga penggiat budaya yang terkenal, yang tersohor, dan tokoh ini memberikan sumbangan yang besar
terhadap proses budayakan masyarakat dan kebudayaan bangsa. So, sumbangan mereka juga penting dalam menggalakkan penghasilan karya seni tempatan yang bermutu tinggi dan memartabatkan khazanah asli negara. So kalau kamu lihat di sini, ini adalah artis-artis, ya, artis-artis yang mempopularkan kebudayaan kebangsaan. Seperti Hamzah Dolmat, dia sebenarnya adalah pemain biola. Okay. Lim Swee Tin, dia ni penyajak tapi dia Chinese. Dia Chinese tapi dia suka baca sajak Melayu. Yes, dia Chinese, Lim Swee Tin ni. Dia baca, dia buat sajak, dia baca sajak. Okay. Yes. Samuel Das, okay, music traditional India daripada Malaysia. Okay. Shu Haibun Yusof, budaya dan kesusastraan Sabah. Kesusastraan ni maknanya sastra. Okay, sastra. Okay. Jadi itu sastra. Okay, dan juga sastra ni maknanya kita kata sebagai buku-buku. Okay. So artis tu dia gila tak silap. Kau kan ya, terbantut aku dibuatnya. Okay. Kemudian okay. Matthew Ngau Jau, iaitu music traditional Sape. Bukan Sape. Sape tu yang gitar tapi daripada Sarawak. Gitar daripada Sarawak. So itu adalah Matthew. Okay. Yes. Jadi Sape ini memang alatan tradisional di Malaysia. Ini kebudayaan Malaysia. Sapi ya, lembu korban, pandai? Ya, sapi ialah lembu korban. Okay. So di sini kita lihat, iaitu kita lihat berkaitan dengan kebudayaan kebangsaan untuk membentuk budaya bangsa. Okey. Kita lihat antara muzik. Okey, mungkin cikgu boleh pauskan sekejap okey. Itu adalah contoh kita kata sebagai muzik yang telah membentuk kebudayaan. Ya, kebudayaan Malaysia. Bagus tu sebenarnya. Kebudayaan Malaysia ya. Yes. Alright. So, jadi tetapi sebenarnya dari sudut kebudayaan ini sebenarnya muzik kurang, dia masih ada tapi kurang rasa dia tahu. Berbanding dengan satu lagi, iaitu sukan sebagai alat perpaduan. Sukan memang tak payah cerita lah. Okay, kita lihat sukan kalau di Malaysia memang okey, gambar pecatur sat nah. Okey, sat. Dia sebab tadi kita bagi dia ni kan. Okey. Baik, cikgu kembali. Okey. Gambar okey ya. Yang ini okey ya. Okey. Baik. So kita lihat sukan sebagai alat perpaduan di Malaysia. Di Malaysia ni kalau kita lihat dalam rakyat Malaysia ni suka dengan apa? Dengan bola sepak. Okey. Dengan bola sepak. Ada tim yang memang fan MU je. Kalau fan apa Liverpool je kan. Tu belum kira Chelsea lagi, kemudian tu belum kira kan, nampak. So, kadang-kadang kita tengok fan MU tu dengan Melayu, dengan Cina, dengan India, kalau duduk kedai mamak dulu sebelum PKP kan. Duduk tengah kedai mamak dia punya bergegar bila gol tu. Semua katakan gol. Yang Cina, yang India semua begini. Yes. Betul. Nampak tak? Maknanya di situ kita bersatu kerana sukan. Kita bersatu kerana sukan. Kena pula kalau badminton. I tak ingat. Okay. So kita lihat sukan adalah satu medium untuk memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. Sebab kita dapat mengeratkan hubungan muhibah, hubungan kasih sayang dan menerapkan rasa saling hormat dalam kalangan peserta. Sebab itu kalau kita lihat macam di Malaysia ni, sukan dan perpaduan melalui pendidikan. Kita ada, iaitu seperti apa tahu? Sukan adalah aktiviti co-curriculum yang sangat digalakkan dan dasar satu murid satu sukan. Macam korang kan? Satu murid satu sukan. Dan juga satu lagi rancangan integrasi murid untuk perpaduan. So, menggalakkan murid untuk apa?
libatkan diri dalam sukan yang digemari. So dasar ini memberi peluang kepada murid pelbagai kaum untuk menceburi bidang sukan serta dapat memupuk semangat setia kawan dan berpasukan. Sebab tu kalau kita lihat bola sepak Malaysia, kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India dalam pasukan bola sepak kita. Dan akhirnya kita kalah 4-0. Okey. Dan akhirnya kita kalah. Okey. Garu kepala kejap kan. Garu kepala. Tapi kalau menang, kalau kita dapat kalahkan Indonesia pun, Thailand pun cukuplah. Kan? Seminggu cerita okey. So itu Harimau Malaya kat situ. Yes. Kan? So semangat setia kawan kita tu kuat tau. Sebab sukan. So dasar ini juga orang tempatan balik cikgu. Yes, line up. Kita tunggu line up tempatan yang datang daripada para pelajar sejarah ni kan. Mana tahu ramai yang pemain-pemain apa? Okey, pemain-pemain daripada pelajar-pelajar ni yang bakal menjadi okey, pemain bola sepak negara kan. Tunggulah. Okey, good. Okey, kenapa yang stiker tu? Okey. Apa je lah kau ni kan. Okey, next kita lihat di sini. Okey, selain itu dasar ini juga mampu melahirkan atlet yang berkaliber sehingga ke peringkat antarabangsa. Okey. Yes, kita lihat kejohanan olahraga tahunan sekolah melibatkan murid yang terdiri daripada pelbagai kategori umur dan kaum. Okey, tak ada acara sukan yang dipertandingkan mengikut kaum, tak ada. Di Malaysia ni tak ada sukan. Okey, badminton untuk Chinese saja. Okey, olahraga untuk Indian saja. Football untuk Malay saja, tak ada. Memang tak ada. So kita kena bersatu semua. Jadi so rakan-rakan penyokong serta guru penasihat rumah akan bersorak memberikan sokongan kepada atlet rumah sukan. Okey, masing-masing tanpa mengira kaum. Okey, tanpa mengira kaum. So inilah dia kerjasama dan semangat bersatu warga sekolah. Kamu semua pun dah tentulah bersatu juga kan? Semua masing-masing ada. Dah lama kita tak bersukan tak? Dah lama tak bersukan. Itulah akibatnya. Okey, dan di sini. Okey. Kita lihat di sini. Okey, antara aktiviti sukan yang telah dirancang oleh kerajaan iaitu apa tahu? Majlis Sukan Universiti Malaysia. Antara universiti dia ada majlis sukan tau. Sebab itu cikgu galakkan sangat untuk kamu masuk universiti. Kalau kita lihat sini, Masum ditubuhkan bertujuan mengadakan pertandingan sukan dalam kalangan penuntut dan staf universiti. Okey, bagi memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Masuklah. Cikgu dulu bola sepak, badminton, kemudian juga sepak takraw. Cikgu main tiga-tiga ni. Okay. Jadi masuk je supporter. Okay. Yes. So Masum menjadi medan untuk atlet menunjukkan kebolehan dalam sukan. So penganjuran Masum ni secara bergilir-gilir dapat menggalakkan integrasi antara negeri. So Masum itu cara sukan yang pertama iaitu kita tahu daripada peringkat pendidikan dasar satu murid satu sukan, rancangan integrasi murid untuk perpaduan, kemudian Majlis Sukan Universiti Malaysia ataupun Masum, kemudian Sukan Malaysia SUKMA. Okey. SUKMA Sukan Malaysia. Okey, kita lihat Sukan Malaysia ni diadakan secara 2 tahunan. Apa itu 2 tahunan? Apa itu 2 tahunan? 2 tahun sekali. Okey, 2 tahun sekali. So SUKMA 2 tahun sekali. Okey, pada peringkat kebangsaan disertai oleh 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. SUKMA ni tujuan dia untuk mengeratkan hubungan kaum serta integrasi antara negeri. SUKMA pertama pada 1986 dan disertai oleh beribu-ribulah para peserta. Baik. Kemudian penganjuran sukan. Okey, Malaysia paling hebat anjur sukan.
kita tengok Malaysia anjur sukan ni memang hebat. Sebab apa? Bila ada acara sukan, kita rakyat Malaysia semua akan tengok. Dan sebagai contoh sukan-sukan yang pernah dianjurkan oleh Malaysia seperti apa tahu? Hoki Piala Dunia, Sukan Commonwealth, Piala Thomas, okay, Southeast Asian Games ataupun Sukan C, Sukan F1 dan Sukan Berbasikal Litua di Langkawi. Tapi terusan cikgu cakap banyak-banyak sukan di sini, okay. Sukan yang paling cikgu rasa tak berbaloi nak tengok adalah sukan Formula 1 lah. Sebab cikgu pernah join kawan cikgu tahu. Okey, tengoklah dekat Sepang. Okey. So bila tengok kan, tiba-tiba kereta lalu kan. Hilang. Tunggu lah. Lepas tu kan, oh datang. Tunggu lah. Tu, tiket mahal tapi tengok sekejap-sekejap. Rugi. Cikgu cakap dengan kau juga apa? Kita baliklah tengok TV lagi bagus. At least ada kamera tengok kan. Kan ini tak. Okey. Jadi jadi bukan apa. Baik tengok TV. Kan? Free pun free. Lepas tu boleh tengok follow kereta. Ini zoom. Itu hilang. Tak nampak dah. Kena tunggu lah. Kan? So macam rugilah kan. Okey. So macam baik tak payah tengok macam tu kan. Baik. Namun paling penting sebenarnya selepas penganjuran-penganjuran tu, kejayaan Malaysia, kebanggaan bersama. Yes, okey. Ini kita lihat kejayaan kita banyak. Antaranya seperti dalam sukan Olimpik, sukan Commonwealth, sukan Asia, sukan C, Pesta Bola Merdeka. Ini semua adalah sukan-sukan yang kita pernah jadi juara tau. Kita banyak sukan apa tau? Kita banyak bola sepak, hoki, badminton, renang, bowling, olahraga. Semua pemain-pemain ni ada lagi bekerja sama tanpa mengira kaum. Jadi jelaslah sini bahawa sukan memainkan peranan yang penting dalam membentuk sebuah pasukan yang bersatu dan saling bekerja sama untuk mencapai kejayaan. Sebagai contoh kita lihat di sini, nampak ni. Pasukan bola sepak kebangsaan berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik Moskow pada tahun 1980 selepas mengalahkan Korea Selatan 2-1. Dulu Korea Selatan tu kita acah-acah aje. Kalah-kalahkan gitu je. Tu dulu. Zaman ada Mokhtar Dahari, Soh Chin An, R. Arumugam, tu keeper dia R. Arumugam, Spiderman R. Arumugam. Memang cun main. Kalahkan Korea Selatan 2-1. R. Arumugam. Okay. Tapi sekarang Korea Selatan dah sampai World Cup. Kita tak sampai-sampai lagi. Aduh, apa jadi? Kan? Jadi tak apa okey. Slow and steady Yes. Ini pasukan badminton Malaysia pernah menjuarai Piala Thomas selepas mengalahkan Indonesia 6-3. Hebat Malaysia. Dan paling penting, laungan Malaysia. Malaysia boleh. Ini memang laungan Malaysia. Slogan Malaysia boleh ni sebenarnya adalah untuk menunjuk apa tahu? Patriotisme. Semangat cintakan negara rakyat Malaysia ni, tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Ketika menyokong pasukan Malaysia. Slogan ini asalnya untuk kempen Malaysia lah menjadi tuan rumah kejohanan Piala Thomas dan Uber pada tahun 1992. Dan penyertaan Malaysia di kejohanan Olimpik diadakan di Spanyol serta kejohanan Sukan C di Singapura. Laungan semangat Malaysia boleh oleh penyokong dapat dilihat apabila Malaysia muncul sebagai juara Piala Thomas pada tahun 1992. So ini antaranya kalau kita lihat siapakah dia? Ini antara pemain-pemain badminton zaman dulu yang menang Piala Thomas Ini Rashid Siddiq, ini Razif Siddiq, ini Jalani Siddiq, ini Chia Sun Kit. Yes, Siddiq Brothers. Yes, Chia Sun Kit. Ni Fu Kok Kiong.
Dan ini dua orang lagi ni adalah bergu yang kedua. Ya, Siddiq Brothers ketika ini. So pasukan Malaysia menang. Yang bersorak tu, okey, masuk China, India, semua bersorak. Bila menang, satu Malaysia bergegar. Kata yes, terbaik. So sukanlah sebenarnya banyak, okey, memupuk perpaduan kita. Yes, betul. Bergegar. Okey. So slogan Malaysia boleh inilah menjadi perangsang. Especially kalau kamu lihat kamu lihat kalau katakan Lee Chong Wei. Lee Chong Wei bila dia main, okey, dia main badminton sampai ke final, kan? Korang tengok, yang menyokong dia dekat tepi-tepi stadium tu bukan saja Chinese. Malay pun ada, Indian pun ada, siap go, go, go. Semua sokong. Membuktikan apa? Kita bersatu. Kita bersatu. Kita kat rumah pula kan. Kita kat rumah. Smash, smash. Kan? Kita kat rumah. Kan. Ya. Lepas tu bila buat macam tu, faham macam tu. Kena pula dia kalahkan Lindan. Terbaik. Semua satu rumah habis. Betul. Ya. So itu bukti apa? Itu bukti bahawa okey, itu bukti bahawa sukan menjadi alat perpaduan. Kita bersatu. Kerana apa? Kerana pendidikan, kerana sukan. Ini yang bagusnya. So bagi cikgu, ini adalah orang kata apa? Bukti bahawa kita sebenarnya bersatu padu. Cuma kita belum betul-betul kuat daripada segi bersatu tu. Belum betul-betul kukuh. Jadi kita kena harus mengukuhkannya lagi ya. Baik. So kita lihat dan sukan ini kerana kita lihat peranan organisasi dalam perkembangan sukan dan memupuk perpaduan kaum. So antara agensi-agensi kerajaan yang telah memupuk perpaduan kaum ini adalah seperti Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia, serta Persatuan Sukan Peringkat Kebangsaan dan Negeri. Okey, dekat Form 5 ni ada tak wakil-wakil sukan, ada tak atlet peringkat daerah ke, peringkat negeri ke, ada tak? Anyone here? Okey, yang Dini Azira, kamu apa, sukan apa? Sukan Danush, sukan apa Danush? Daerah. Oh, Dini Azira, bola jaringan badminton. Okey, Danush tenis. Wow, tenis. Izan memanah peringkat negeri. Terbaik. Terbaik. Nash apa Nash? Okey. Terbaik. Olahraga. Terbaik Nash. Haji peringkat daerah. Apa? Sukan apa? Ji. Terbaik. Okey. Court kebangsaan. Badminton peringkat negeri. Terbaik. Volleyball. Terbaik. Terbaik. Ini terbaik. Court tu hebat tu. Court tu hebat. Terbaik. Dah hilang sikit-sikit. Tak apa. Sharpkan dia. Ramai atlet dalam kelas cikgu, kelas online ni. Ada yang form tu ada seorang dia atlet terjun. Okey, atlet terjun. Budak perempuan atlet terjun form tu. Hebat juga tu. Ya. Yeah. Okey. Karate black belt. Okey. Minat tengok. Cikgu sebenarnya karate juga. Kan? Cikgu ada juga black belt color biru. Cikgu ada black belt color biru. Okey. Terjun tiru lain macam. Okey. Nah, ya. Cikgu terjun apa? Terjun atas katil dan tidur. Okey. Sukan apa tu? Kuat lentang. Kuat lentang kuat lentang. Okey. Okey. Sukan paling susah. Yes. Serius lah. Tak adalah kan. Okey, kesimpulannya pada hari ini kita telah belajar tentang 3 perkara, iaitu berkaitan dengan bahasa sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa perpaduan. Yang kedua iaitu yang berkaitan dengan dasar kebudayaan kebangsaan, dan yang ketiga kita belajar tentang sukan sebagai alat perpaduan. Alhamdulillah,
So cikgu rasa seronok kerana apa? Kerana kita sebenarnya memahami bahawa kita sebenarnya memang bersatu padu dan kita sebenarnya memang menggunakan semua sukan dan juga kebudayaan itu sebagai sebahagian daripada hidup kita dan juga menjadi alat perpaduan untuk kita semua. So memang korang semua memang terbaik lah. Memang terbaik. Okay, suka tingkau je Zan. Tak boleh. Okay, tak boleh. Cikgu tak biasa untuk nyanyi depan orang ni kan. Jadi cikgu harapkan untuk kamu semua untuk terus berusaha. Terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Apa benda kau ni? Tak. Kita buka kepada sebarang soalan.